Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pencerahan, salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sehat dan salam tahun baru saudara ya. Saudara Zamari LC, apa khabar saudara? Saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, saudara Hafiz Wan Basirun. Saudara empat tulang kering. Nampak gayanya tahun 2022 ni kena kuat lagi bekerja lah saudara ya. Saudara Anwar Jubin, Pendekar Mata Satu, Hancur Hati Rakyat. Sabar saudara. Saudara Syarul Azam, Waalaikumsalam dari Kota Baru deh. Kota Baru rasa air dah naik dah tak Syarul? Mudah-mudahan tak ada lah teruk semacam dulu dah. Mudah-mudahan lah Syarul. Saudara Royal Crown, Zamari Alsi, selamat malam. Saudara Muhammad Fuad, apa khabar saudara? Salam tahun baru. Saudara Muhammad Amin, saudara Abu Names. Begitu juga dengan saudara Azmi Muhammad Ali dari Kota Baru. Macam mana ni? Kota Baru, hujan tak? Hujan, air, mudah-mudahan sekadar main air je lah. Tak usahlah banjir besar ya. Kita mendoakan begitu dah. Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, saudara Azali Kasim, selamat malam. Saudara Kumat Kamit, Zulia Mamam. One off 10k. Suara lagi, jangan risau. Ji Syuhami, Wan Safi, saudara Cik Nizam. Begitu juga dengan saudara Muhammad Mazam Shalim dari Bintulu. Apa khabar orang Bintulu? Semoga sehat agar tak ada hujan sana, mudah-mudahan lah ya. Saudara Lima Jacob. Begitu juga dengan saudara Karmen Karman daripada Sabah. Karmen Karman daripada Sabah bikin salam untuk semua. Salam tahun baru katanya. Saudara Saiful Azwan, saudara Nordin Osman. Begitu juga dengan saudara Bahari Ismail. Tolonglah air citra. Begitulah kita menjeritlah saudara. Saudara Zack, Waalaikumsalam. Saudara Ahmad Hasni, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Moga sehat di Sungai Petani. Moga tiada hujan di Kedah. Zulia Maman, 10 saudara Abdul Manaf Ahmad, saudara Tuan Abdul Rahman dari Besut Terengganu. Begitu juga daripada saudara Pendekar Mata Satu dari Kota Tinggi katanya. Cik D Dino dan teman-teman yang tak sempat saya santun ni satu persatu malam ini, saya mohon maaf kerana banyak pencerahan malam ni saya dapat saudara ya. Dan kalau teman-teman rasa terganggu dalam live saya ini, bolehlah layari juga dalam Instagram. Sila subscribe Instagram. Yang saya perlu daripada anda, saya tengok semangat tu. Bila naik, like, share dan subscribe, memberi semangat kepada saya. Jangan lupa saudara. Baik, saya harus memberi pencerahan ya. Kakak Kola mo 10k New Year. Baik saudara, ini laporan yang saya terima pada hari ini, hari Jumaat 31 Disember, hari terakhir kita menutup kalender 2021. Ya, hanya beberapa jam saja lagi saudara, kita akan membuka lembaran baru tahun 2022 ya saudara. Dan hari ini merupakan hari yang ke-652 negara kita ini dijengah oleh virus corona. Kita mengucapkan selamat tahun baru untuk semua pelayar-pelayar saya. Moga virus corona juga silalah tinggalkan kami di sini. Jangan terus melakukan onar ya. Sebab menurut laporan daripada saudara Rio, hari ini jangkitan virus corona masih lagi beredar pada 3,000 lebih. Semalam 3,997 dan hari ini 3,573. Kita menyambut kehadiran tahun baru dengan 3,573 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Dan jumlah keseluruhannya sudah 2,758,086 orang. Semalam 34 orang tewas menemui ajal kesan jangkitan virus corona. Ini menjadikan jumlah kematian adalah 31,428 orang saat ini saudara ya. Jadi terima kasih saudara Rio dari Universiti Malaya yang tidak henti-henti, tidak jemu-jemu menghantar kiriman kepada saya untuk kita berkongsi informasi berhubung dengan COVID-19. Dan hari ini hari terakhir, artinya untuk bulan Disember ini, jumlah keseluruhan warga yang dijangkiti oleh virus corona adalah 125,000 orang, 304. 125,304 orang yang dijangkiti virus corona bulan Disember. Bulan lalu 161,140. Bulan ini 125,304. Ada pengurangan. Alhamdulillah. Moga dapat diterus pengurangannya. Baik saudara, usai pencerahan, laju sikit nak bagi kerana banyak benda nak bercakap malam ni saudara. Kita jangan lupa e-commerce. Saudara punya produk sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241.
Kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa dia punya haruman setangi bakur, menjadikan bilik dan rumah anda aromanya harum semerbak mewangi sebagaimana kita berada di tanah suci Mekah dan juga di Masjid Nabawi di Madinah. Saudara juga boleh memesan wangi-wangian yang berdasarkan kepada empati kepada kayu gaharu, itu Al-Qud. Saya menggunakan produk atas jenama Amir Al-Qud. Amir tu lah bahasa Arabnya raja, saudara, Raja Qud. Memang wangi, saudara, 3 hari tak hilang, tapi kalau dibasuh sekejap juga habis. Saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara di talian 017 711 4300. Dengan Siti Farehah jangan lupa untuk memesan dendeng manis Siti Farehah. Makan musim hujan dengan nasi pun cukup, tak payah lauk-lauk lain, saudara. Dan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, jangan lupa menghubungi Syauqi di Kizinis di talian 012 357 5703 supaya anda dapat memesan buah-buahan seperti ceri, kiwi, anggur. Harganya murah dan produknya kualitinya AAA, saudara. Lebih murah daripada harga di pasar. Dan buah-buahan tersebut akan terus sampai ke rumah saudara. Itulah setakat ini yang dapat saya berikan pencerahan tentang e-commerce, saudara. Baik, seperti biasa, usai e-commerce, usai laporan, kita masuk tazkirah singkat, saudara. Tazkirah singkat ini saya rasa ini elok untuk kita berkongsi pandangan, pengetahuan sebagai panduan kita untuk menyambut kehadiran tahun 2022 yang kita tidak mengetahui apakah yang ada di hadapan kita. Yang lepas itu adalah momen indah, memori saja, saudara. Hari ini, saudara, kita harus ini nota ilmu untuk pemuda katanya, itu istirja. Maksudnya istirja, saudara. Kerana di penghujung tahun 2021 ini kita amat berduka cita saudara Ramli Razak, saudara Adi Wansa, saudara Nur Zaini, saudara Junaidi, Anti Eli, Di penghujung tahun 2021 kita amat berduka cita kerana sebahagian dari kita diuji dengan musibah banjir yang telah menyebabkan banyak kerosakan harta benda, kerugian perniagaan dan ada yang kehilangan nyawa. Kerana ini semua adalah ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Ia adalah sebagai peringatan untuk kita sentiasa berbalik kepadanya dan betapa kita ini hanyalah hamba Allah. Allah kirimkan air untuk menyimbah kesedaran di hati kita, supaya kita menyedari bahawa dialah yang maha berkuasa. Dan sebagai mukmin, kita yang mana ditimpa ujian atau musibah, maka kita dituntut untuk melafazkan istirja. Istirja itu adalah tanda kita berserah diri dengan ketentuan ilahi, dan kita mengharapkan agar Allah SWT menggantikan ia dengan ganjaran pahala dan perkara yang lebih baik untuk kita menggantikan apa yang kita alami segala musibah ini. Jadi memasuki tahun 2022, maka berharaplah kita agar keadaan bertambah baik. Jadi bermuhasabahlah dengan perkara yang telah berlalu dan jangan putus asa, saudara. Agar kita berdoa supaya Allah SWT membantu kita semua membina kehidupan yang lebih baik. Ini adalah culipan ini kiriman saudara Afif Farhi Osman, iaitu pengurusi Sekretariat Agamawan Muda. Terima kasih saudara Afifi Farhi dalam perkongsian ilmu ini. Saudara, baik. Usai sedikit tazkirah, kita masuk tentang mutiara kata yang dikirim oleh sahabat kita Cikgu Hibil Hasan. Kata Cikgu Hibil, kita membuatkan diri kita sendiri kelaparan di tengah kelimpahan akibat pemikiran kita sendiri yang lemah. Kita membuatkan diri kita sendiri berada kelaparan di tengah kelimpahan segala kemudahan, kemakmuran yang ada. Ini adalah akibat daripada pemikiran kita sendiri yang lemah. Itu culipan mutiara kata oleh Cikgu Hibil. Terima kasih Cikgu Hibil. Moga saudara bahagia di persaraan. Saudara, baik. Usai tazkirah, usai mutiara kata, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Dapat tak dapat, saya harus menyantunkan. Saudara Rosmini dari Pontian, saudara Royal Crown bubar dari Parlimen. Sabar saudara. Sebab itu saya harus mengeluarkan. Dapat tak dapat soal lain. Saudara
Zaki Nordin, Saidi Majid, Tri Zainal, saudara. Kerana kita amat mengharapkan pengeluaran ini, tapi saya harap agar teman-teman di warga kumpulan Wan Semanan Pekerja prihatinlah kepada tentang untung nasib rakyat, saudara. Dan kita berpesan pada pimpinan negara, janganlah anda berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Baik, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah berat mana mata memandang. Berat manalah, saudara, mata memandang. Jadi sebelum saya memberi pencerahan, seperti biasa kita santuni pantun Pak Nazil yang telah pun menerbitkan 14 buku pantunnya. Boleh saudara akses beliau di laman Maya Nazil Hashim Muhammad. Kata Pak Nazil, banyak mati si kelakatu atas kain dibentang $4. Kalau hati dah jadi batu, orang lain semuanya salah. Itu Pak Nazil mengingatkan pemimpin, jangan begitu. Kalau hati dah jadi batu, maka orang lain semuanya salah. Kata Pak Nazil lagi, ayah biasanya berbuka puasa, semangkuk laksa, udang galah. Di mana letaknya maruah bangsa kalau bangsa asyik berbalah? Jadi beliau mengingatkan kita semua supaya jangan berbalah sama kita. Kena jaga maruah bangsa, saudara Ismailis, Damanari, saudara Abrahmana, ini di Instagram. Saudara kalau ada masalah, sila subscribe Instagram. Saudara, selamat tahun baru daripada Harun pada semua pelayar-pelayar dan sahabat. Baik, saya juga menerima kiriman pantun daripada sahabat kita, saudara Nordin Malik, pejuang muda dari Perak Tengah, yang turut mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman yang berkesempatan melayari page saya ini. Katanya, sudah masak pisang berangan, letak sesikat atas papan. Tahun 2021 meninggalkan kenangan, tahun 2022 menaruh harapan. Katanya lagi, pagi-pagi hendak ke pekan, basuh baju biar dijemur. Selamat tahun baru diucapkan, semoga Malaysia aman makmur. Terima kasih saudara Nordin, teruskanlah perjuangan saudara mengangkat martabat anak muda kita. Terima kasih Pak Nazil yang tidak henti-henti menghantar kiriman pantun untuk kita berkongsi bersama. Teruskanlah berpantun, sebab orang Melayu ni begitulah caranya, kita menyindir dalam pantun, dalam bahasa, dan tidak menggunakan bahasa yang kasar. Baik saudara, usai pantun seperti biasa, kita masuk sesi Gedung Ilmu. Ini merupakan culipan daripada buku pemimpin Melayu dalam ungkapan yang diharapkan oleh warga bangsa kita terdahulu. Buku ini kiriman daripada Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Jadi apa yang digariskan oleh pemimpin dahulu, mereka mengharapkan agar hadirnya pemimpin besar. Kerana sebagai pemimpin, ia orang besar, memimpin dengan adil dan benar. Cakapnya diikuti, nasihatnya didengar, fikirannya panjang, hatinya penyabar. Maruahnya ada, tuah bersinar, negeri makmur, rakyat pun segar. Ini kalau kita mempunyai pemimpin yang besar, berjiwa besar, pemikirannya jauh ke hadapan. Bila dijadikan pemimpin, orang akan gemar. Jadi orang akan suka kalau pemimpin sebegini. Dijadikan tua, cakapnya didengar. Jadi apabila apa yang dilontarkan, bicaranya, orang akan dengar. Dijadikan induk, ibu, lurus dan benar. Dia tidak belok-belok. Dijadikan tiang, tempat bersandar. Kalau pemimpin yang besar ini, kita jadikan tiang adalah untuk tempat rakyat bersandar. Dijadikan tudung, dapat berlega. Kalau jadikan tudung pun semua dapatlah duduk merasai. Dijadikan induk, lurus dan benar. Rakyat sentosa, negeri pun benar, takkan ada seteru melanggar. Kalau pemimpin kita, pemimpin yang besar, berjiwa besar, negara lain pun takut nak langgar. Tapi kalau kita berhati kecil, hati burung kata orang, maka kita diperkotak-katikkan oleh dunia ataupun negara besar. Saudara, kita sambung lagi malam besok tentang culipan kata-kata yang dikirimkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, mengharapkan agar pemimpin kita hari ini dapat meladani apa yang diharapkan. Saudara. Okey, saudara, sebagai pembuka untuk bicara tahun 2022 ini, saya mendapat kiriman daripada sahabat kita, iaitu sastrawan saudara Cik Su Draman.
dari Terengganu. Cik Sudraman dia menghantar pada saya puisi yang saya rasa elok kita baca, tak lama pun, tak panjang pun saudara, tapi cukup berarti. Tajuk puisinya adalah 2021. 21. Baik, saudara. 2021, 12 purnama bersamamu, banyak kenangan, suka dan duka. Kusimpan kejap dalam memori. Tangis laraku, hanya aku yang mengira, menghitung parut yang tercalar, panjang, menjalar perihnya, menikam dari rambut ke hujung kaki. 2021, layar lukaku terkoyak di pelayaran tak bermusim. Bersama sedu sedan tak pernah ada kesudahan. Laraku terbungkam dalam bilik hitam kelam yang terbakar. Ku catat dalam baju usangku dengan tinta biru dan merah. 2021, COVID menjengah bersama ribuan kematian. Kita sama-sama waspada, terkurung dalam kurungan tidak berkunci. Ibu mertua tercinta turut kecundang. Lerai hati tidak terungkapkan. Berkecai 1000 azam impian yang dirancang. 2022, mari kita semua bersatu hati. Dalam susah dan senang, maafkan aku kalau ada tingkah bicara mengguriskan hati. Selamat tinggal 2021, selamat datang 2022. Doakan semoga 2022 kita bebas dari COVID-19. Semoga kita dianugerahkan sabar, cekal untuk menempuhi ujian dan rintangan yang bakal mendatang. Sekian catatan daripada Cik Sudraman. Terima kasih saudara Cik Su. Indah bahasanya, indah pengharapannya untuk kita kongsikan. Kerana sajak ini ditulis oleh beliau pada tanggal 31 Disember 2021. Saudara Royal Crown, hidup bosku Najib Razak. Mudah-mudahan. Salam Datuk dari Teluk Intan ya, saudara Arjuna Perak. Kakalamah lambung. Saudara, saya tak berhasrat lah untuk bercakap yang teruk-teruk. Baik, saudara. Sebagai permulaan seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube. Maka adalah menjadi tanggungjawab anda di setiap sentingan ataupun sebarang komen yang anda tulis. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung atas culipan, atas suntingan ataupun komen-komen anda. Kerana saya tidak mempunyai kemampuan untuk memantau ke semua komen dan suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, semua itu adalah tanggungjawab anda. Dan ini adalah merupakan pencerahan politik yang saya garap, saya dapat, saya baca serta berbincang dengan teman-teman berhubung dengan keadaan suasana negara hari ini supaya warga pelai-pelai sara ini menjadi warga yang berinformasi. Matlamat lain tidak ada. Paksinya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Dalam keadaan begini, saya memohon agar kita sebagai warga cinta damai, kita menyantuni setiap persoalan dengan penuh harmonis. Itu harapan saya. Sebab itu harapan saya, kalau saudara menghantar kiriman dan sebagainya, gunakanlah bahasa yang baik, janganlah maki hamun dan sebagainya. Tak suka, ada caranya. Orang Melayu ni banyak bidalannya, cara dia menyindir dan sebagainya. Tak perlu kita menghamburkan kata-kata yang tak baik, saudara. Kita sama insan, kita sebagai manusia tidak lari dan melakukan kesilapan. Ingat saudara, dalam pencerahan ini kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini pencerahan percuma, tidak ada siapa yang membayar dan tidak ada siapa yang dibayar. Ingat saudara ya. Baik, saya menerima kiriman hari ini saudara tentang kedudukan di Lebuh Raya Karak. Iaitu kabarnya tadi, petang tadi ya. Lebuh Raya Karak dilaporkan sejauh 3 km trafik laluan kereta di Lebuh Raya Karak sesak sepanjang 3 km selepas saja Plaza Tol di Karak Barat. Jadi menurut Lebuh Raya Pantai Timur dalam Twitternya, keadaan juga dilaporkan sesak di 3.4 km dari kilometer 71.2 hingga 74.6 timur berikutan laluan kontra. Jadi ada laluan yang diwujudkan yang terbaru. Jadi orang ramai juga dinasihatkan supaya berhati-hati apabila melalui laluan kontra di kilometer 74.8 dan 77.1 Bentong Karak menghala ke Kuantan. Selain daripada itu, turut dilaporkan sesak sejauh 900 meter sebelum Plaza Tol Gombak Barat.
dan terus ke lebuh raya lingkaran tengah MRR2 juga sesak. Jadi pengendali lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK dan lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 menasihatkan para pengguna lebuh raya untuk merancang perjalanan mereka untuk memandangkan hujan lebat yang dijangka melanda kawasan Pantai Timur minggu ini. Ya, saudara, berhati-hati di jalan raya kalau hujan, jalan licin dan sebagainya. Saya juga mendapat kiriman bahawa Ketua Polis Daerah Jerantut, iaitu Tuan Mazlan Hassan, dia berkata seramai 45 pelancong tempatan yang berada di beberapa penginapan di kawasan Taman Negara telah diminta keluar secara berperingkat-peringkat sejak pagi tadi. Ini kerana pihak polis yang minta mereka keluar daripada kawasan itu susulan peningkatan air di paras Sungai Tembeling. Menurut daripada Saudara Mazlan Hassan, tindakan itu bagi mengelakkan mereka terkandas. Jadi seramai 45 pelancong tempatan yang berada di beberapa penginapan kawasan itu telah pun mula keluar secara berperingkat-peringkat. Jadi kalau saudara merancang untuk bercuti hujung tahun ini, awal tahun baru ni di kawasan Taman Negara, sabar dulu. Tunggu laporan daripada pihak polis, pihak berkuasa, boleh tak boleh. Kerana trend air di Sungai Tembeling nampaknya semakin meningkat. Ia bermula di Kampung Bantal di Hulu Tembeling petang semalam. Jadi pihak polis bimbang pelancong-pelancong yang tinggal di kawasan tersebut akan terkandas buat tempoh yang lama jika laluan ke Pekan ataupun Jerantut ditutup akibat banjir. Jadi lokasi yang dinaiki air ialah di Simpang Paya Garuk, iaitu laluan berhampiran dengan Sawmill Jerantut Ferry dan laluan Kampung Merting. Tuan Mazlan berkata polis sudah pun memantau pergerakan pelancong terbabit untuk keluar dengan bantuan pengusaha pusat penginapan masing-masing. Jadi operasi mengeluarkan mereka berjalan lancar hingga petang ini. Dan semua pusat penginapan di Taman Negara termasuk di Kampung Kuala Tahan tidak berpenghuni lagi. Sebab itu saya kata kalau saudara merancang untuk pergi ke sana, sabar dulu. Tunggu laporan pihak berkuasa. Dalam keadaan begini, kita kadang-kadang saya pun timbul persoalan saudara, kerana ada laporan jemaah kita yang balik daripada umrah dikatakan mendapat jangkitan Omicron, kuarantin 10 hari. Jadi tapi ahli parlimen balik dari Turki, daripada Iran, Pakistan selepas saringan tidak pula perlu pakai alat peranti. Ini masalahnya. Jadi bila kalau rakyat mengatakan SOP 2 darjat dan kayangan, maka pihak berwajib melenting. Persoalannya sekarang ni kita nak bertanya, mana perginya Alpha, Beta, Delta, lesap selepas kemunculan varian Omicron. Jadi kita nak tanya juga sekarang ni, dalam kita bercakap soal COVID-19 ni. Jadi bukankah varian Delta itu katanya begitu ganas yang membunuh ramai pesakit COVID-19 sebelum ini. Tapi tiba-tiba senyap, tak ada berbicara tentang Delta. Rasa macam ajaib lah. Jadi oleh itu tak apalah saudara, kalau saudara perlu mengambil vaksin, suntiklah. Pergilah dapatkan suntikan. Setakat ini kesemua 58 jemaah umrah dari Malaysia yang sedang pun menjalani kuarantin di Mekah. Saya dapat khabar bahawa 55 orang jemaah kita sedang menjalani kuarantin di Mekah kerana positif COVID-19 sejak Isnin lalu. Bagaimanapun mereka dalam keadaan baik. Jadi ahli keluarga jangan risau. Kerana menurut konsulat kita di Jeddah, jemaah yang terbaik tidak menunjukkan simptom COVID-19 yang teruk dan mereka ditempatkan di bilik hotel yang berasingan. Jadi katanya pihak agensi pelancongan yang membawa jemaah umrah itu tetap menyediakan makanan dan minuman 3 kali sehari selain menghantar ubat-ubatan. Terdahulu Ismail Putra ketika dihubungi menyatakan pihaknya berhubung rapat dengan para jemaah. Jangan risau saudara. Jadi dalam keadaan begini, walaupun terdapat 55 jemaah kita yang buat umrah, tapi mereka berada dalam keadaan selamat dan tidak membimbangkan saudara. Cuma yang saya persoalkan tadi, mana perginya varian lah, Delta lah, itu ini mana perginya. Itulah tiba-tiba sekarang ni diletakkan parenti pula, pengawasan, tapi hanya untuk yang balik daripada Mekah. Bagaimana yang lain? Ni mana ni? Kenapa ni? Cerita sikit. Apa saudara Wan Yahya? Saya tak tahu apa saudara tanya. Saya pun tak dapat tangkap. Laju sangat. Dan ini hilang. Saya bagi pencerahan, tiba-tiba hilang. Yang cuba ada sini,
Kenapa? Cerita sikit. Apa halnya Wan Yayah? Saya tak dapat ni lah. Baik, saudara. Saya mendapat laporan bahawa menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, bahawa 4 barang keperluan telah pun turun harga. Alhamdulillah, bagus sebab mereka telah pun melaksanakan tugasnya. Itu terdiri daripada ayam, telur ayam, sawi dan kacang panjang yang kabarnya akan mengalami penurunan harga di seluruh negara mulai esok. Ini adalah dalam usaha untuk membantu rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan pada musim-musim musibah ini. Menurut pengarah penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, Saudara Azman Adam, keempat-empat barangan itu terlibat dalam pelarasan harga semula sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan. Jadi 4 barangan baru berkenaan adalah di bawah skim harga maksimum keluarga Malaysia yang terlibat dalam pelarasan harga. Dan pelarasan dibuat dengan mengambil kira situasi serta lokaliti sehinggalah 4 Februari nanti. Jadi mulai besok, saudara, harga ayam daripada RM9.30 turun 20 sen, jadi RM9.10. Bukan RM6, saudara. RM9.10. Sama juga seperti 3 lain barang keperluannya turun 10%. 10% saja turun, saudara. Sementara itu katanya menurut HKMM, pihaknya telah membuat pemeriksaan ke atas 25,897 premis perniagaan. Dan kita mengharapkan agar dilakukan berterusan. Jangan berhenti, ya. Dan saya agak gusar kerana menurut nota penyelidikan Prima Penganalisa, iaitu Kenanga Research, yang menyatakan bahawa ancaman wabak COVID-19 masih lagi menjadi kebimbangan berterusan. Maka harga bahan mentah dijangka meningkat antara 10 ke 20%. Jadi pihak pengguna akan berdepan dengan kenaikan harga tahun 2022 antara 10 ke 20%. Jadi saudara berhati-hati, bersiap sedialah untuk menghadapi suasana yang saya tak tahu keadaannya. Saya nampak agak sukar. Kerana dalam nota penyelidikan Prima Penganalisa itu, pasaran kekal dalam arah aliran menurun. Sejak Oktober berikutan kebimbangan global mengenai pelancaran vaksin yang perlahan, terutamanya di Amerika Syarikat dan Eropah. Selain itu, ancaman varian baru yang muncul turut mengheret pasaran, memandangkan pelaksanaan dos penggalak lambat dilancarkan. Indeks sentimen pengguna MIER telah menunjukkan sentimen tidak menentu sejak Mac 2020 apabila perintah berkurung dilaksanakan. Jadi memandangkan sekatan mula dilonggarkan pada pertengahan September dengan pelbagai negeri masuki peringkat 4 fasa pemulihan nasional, sentimen perlahan tapi terus meningkat, katanya. Bagaimanapun, Kenanga berkata pihaknya positif dengan lonjakan semula aktiviti ekonomi negara. Bagaimanapun, harga barangan dijangka akan meningkat. Ini research saya perlu mewawarkan pada saudara supaya kita lebih bersiap sedia. Saya dah cakap dulu lagi, sediakan negara perlu ada food bank ataupun bank makanan. Jadi itu gambarannya. Okey, berbalik dengan kumpulan Musliman Pekerja hari ini, unjuk rasa demonstran yang mahu diadakan di pekarangan KWSP di Jalan Raja Laut tidak terlaksana kerana penganjur dikatakan tidak mendapat permit pihak polis. Alhamdulillah, kita warga cinta damai. Bila pihak berkuasa mengatakan tak ada permit, maka kita pun akur. Tidak ada pengunjuk rasa, cuma wakil, iaitu wakil daripada kumpulan pencarum Sembilan Pekerja berusaha untuk menemui dengan CEO ataupun Ketua Eksekutif KWSP, iaitu Amir Hamzah Azizan, dalam menyuarakan hasrat meminta kerajaan membenarkan pengeluaran air citra RM10,000, tapi beliau gagal ditemui. Jadi menurut wakil pencarum Saudara Khairul Anwar Osman, bagaimanapun satu pertemuan akan dibuat bersama dengan CEO tersebut dalam masa terdekat selepas beliau tidak dapat bertemu kerana dia cuma jumpa dengan pegawai saja. Begitulah saudara, kadang-kadang CEO ni pun orang nak jumpa dengan baik pun tak nak jumpa. Apalah salahnya? Beri penjelasan, tak nak jumpa. Disuruh orang bawahan saja. Itu keadaan saudara. Kadang-kadang kita nak marahlah juga. Dah lah tak dapat nak jumpa pun nak menjelaskan untuk menyuarakan hasrat rakyat. Sebab itulah seharusnya Khairul berkata beliau menggesalah Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Tengku Zafrul mendengar suara dan rintihan rakyat.
dengar rintihan dan suara rakyat. Kami pencarum dalam kepayahan dan derita. Kerana bantuan RM1,000 dari kerajaan dan zakat sebanyak RM600 tidak cukup untuk kami teruskan kehidupan. Itu katanya dalam sidang media di hadapan ibu pejabat KWSP Jenderal di Laut. Cuma saya dapat juga kiriman yang bertanya pada saya dan saya tak boleh nak jawab. Kerana tadi dalam khutbah Jumaat, imam membicarakan, melontarkan persoalan tentang zakat. Jadi semua umat Islam membayar zakat dan kita diwajibkan bayar zakat harta. Kerana itulah sebahagian daripada usaha untuk mencuci harta kita. Cuma dalam persoalan kita nak lontarkan dalam musim bencana banjir ini, tapi sehingga saat ini cuma kita dengar sekali saja Menteri Agama membuat kenyataan adalah memberi bantuan yang tak seberapa. Sedangkan dalam kantung zakat negara, kalau dulu-dulu zaman di Mekah, zaman Empire Islam dulu, kita ada ini ini pusat mengumpul segala zakat, wang zakat ini di Baitul Mal yang sepatutnya digunakan untuk membantu umat Islam yang susah dan manusia, bukan hanya kepada umat Islam bila berlaku bencana dan sebagainya. Tapi sehingga saat ini kita tak dengar lah lembaga zakat negeri ataupun jabatan ini agama Islam mengeluarkan kenyataan berapa jumlah daripada Baitul Mal ataupun zakat yang kita ada setiap tahun beratus-ratus juta. Saya menjangkakan dalam Baitul Mal tentulah melebihi 100-200 bilion sebab lama sejak negara merdeka kita mengadakan kutipan. Dan zakat ini diagihkan bukanlah 100%, dapat kumpul mungkin 100 juta, kita bagi 20 juta, 30 juta kepada asnaf. Apakah zakat ini hanya untuk hari raya saja? Tak tahulah saya. Sedangkan zakat ini juga perlu untuk membantu pelajar-pelajar. Ada, bukan tak ada pelajar-pelajar yang nak belajar di luar negeri, menuntut ilmu. Sepatutnya Baitul Mal inilah digunakan. Wang yang ada dalam Baitul Mal itu disalurkan. Tambah-tambah lagi di saat negara menghadapi banjir yang musibah yang teramat terkesan di Selangor, di Pahang dan beberapa negeri yang lain. Tambah-tambah lagi kita juga menghadapi kemurungan ekonomi. Dalam kemurungan ekonomi ini, maka wajarlah Baitul Mal memikirkan cara bagaimana nak membantu sama umat Islam. Saudara Azlam Rahim, apa benda ni saya pun tak tahu. Muhammad Hashim Muhammad Din habis, kenapa tak percaya? Saya tak tahu. Kadang-kadang saudara minta saya berinteraksi dengan apa yang saudara tulis, tapi laju sangat. Saya minta maaf lah. Jadi sebab itu saya harus meneruskan apa yang ada dalam fikiran saya tentang Baitul Mal dan juga tempat kumpulan zakat. Dan kita mengharapkan agar mereka yang bertanggungjawab mengawal selia zakat dan juga Baitul Mal ini memikirkan bagaimana cara untuk membantu setuntas mungkin. Jangan hanya sebab nak harapkan kumpulan wang sembahyang bekerja pun tak ada. Sebab itu menurut Dr. Najib dalam siapannya, kata dia ada tabung kumpulan wang amanah bencana negara punya yang diwujudkan sejak tahun 2016 di bawah Seksyen 10 Akta Tata Cara Kewangan 1957 semasa beliau menjadi Perdana Menteri dulu. Tujuan tabung kumpulan wang amanah bencana negara ini adalah untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa bencana yang berlaku di dalam atau di luar negara. Ia juga membiayai aktiviti-aktiviti, program-program, projek-projek, kos operasi atau perolehan sama ada barangan atau perkhidmatan yang berkaitan dengan pengurusan dan pengendalian bencana dalam atau di luar negara. Jadi ia juga untuk memberi bantuan kepada pihak kerajaan negeri, jabatan atau agensi yang tidak mempunyai peruntukan yang mencukupi dalam tabung bantuan bencana negeri atau di peringkat jabatan agensi masing-masing. Jadi itu tabung itu telah diwujudkan. Kita pun Datuk Najib mempersoalkan ke mana pergi duit tu? Apakah sudah hilang? Apakah dah tak ada lagi? Iaitu tabung kumpulan wang amanah bencana negara KWABBN yang diwujudkan sejak tahun 2016 dan penubuhan tabung ini di bawah Seksyen 10 Akta Tata Cara Kewangan 1957 semasa Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Apa jadi dengan tabung ini? Ini persoalannya dan saya tak boleh nak berjawab. Sepulanglah para pimpinan negara hari ini perlu menjawab.
Kerana sebelum ini kerajaan tidak ada peruntukan khas bagi bantuan banjir dan segala bantuan seperti dilakukan secara ad hoc. Jadi untuk memberi bantuan lebih besar kepada mangsa bencana dan mangsa banjir, maka keperluan yang digunakan dalam tabung itulah boleh disalurkan. Kalau sebab itu mereka yang nak menderma dan sebagainya, ada disediakan tabung bantuan bencana negara. Saya tak tahu. Bila persoalan dilontarkan, saya fikir betul juga. Jadi kita ada tabung bencana negara. Kita ada Baitul Mal, iaitu kumpulan zakat. Kita ada kumpulan wang simpanan pekerja yang semakin mereputlah, saya kata. Usaha nak dapat tu semakin susah. Ini gambarannya. Ertinya saudara, negara kita bukanlah negara yang miskin. Kita bukan negara yang muflis. Kita mempunyai banyak tabung-tabung sebagai persiapan. Tapi bila berlaku musibah ini, kenapa pimpinan seolah berdiam diri? Tidak ada pengumuman-pengumuman resmi yang dikeluarkan. Bagaimana mereka yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan hala cara tabung-tabung tersebut? Ini yang kita persoalkan. Tapi bagaimanapun terpulanglah pada pimpinan negara. Saya tak mau cakap lebih. Sebab saya dapat seorang pelayar mengirim pada saya. Jadi kenyataan ini elok kita fikirkan bersama dalam menyantuni persoalan pengeluaran wang dari tabung kumpulan wang simpanan pekerja. Katanya dia terbaca tentang Akta KWSP Seksyen 54, pengeluaran caruman berkaitan pengeluaran demi kelestarian hidup dan penambahan pendapatan bagi keberterusan hidup. Itu Seksyen 54. Antaranya di bawah perkara 6 dalam kurungan K dan 6 dalam kurungan I. Dia straight to the point. Dia kata perkara 7 menyebut walau apapun subsection 54 dalam kurungan 6, menteri boleh jika difikirkan sesuai manfaat dan selepas berunding dengan lembaga melalui perintah yang disiarkan dalam warta, menambah, mengubah atau mengubah suaikan maksud yang baginya seseorang ahli kumpulan wang boleh membuat pengeluaran di bawah subsection 6. Itu ada dalam Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Jadi maksudnya kebenaran pengeluaran ini semuanya bergantung pada pemikiran menteri. Sama ada rakyat masih mampu meneruskan hidup atau tidak selepas dilanda banjir besar sebagai contoh. Terpulang pada menteri. Itu ada dalam akta. Bagaimanapun katanya dia nasihatlah supaya dan kita seronok tu jangan pula lupa. Ada pula pasal pengeluaran caruman ini. Kerana akta sebut juga perlu dibaca bersama akta penyokong menteri Seksyen 12 perkara J, K, O dan M yang berbunyi jika anda bukan mangsa banjir atau mana-mana bencana, tiada keperluan untuk memekak dan berjuang pasal pengeluaran KWSP. Tapi bagaimanapun pengeluaran itu ada dalam akta, saudara. Ya? Jadi itulah keadaannya yang kita mengharapkan agar pimpinan negara dapat memikirkan. Benda dah ada. Saya sehubungan dengan itu, saya ingin menyantuni apakah ini merupakan satu pernyataan ataupun keputusan daripada Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi yang menghantar kepada saya. Dia kata menjadikan banjir sebagai bahan politik untuk menyerang UMNO, saudara, tidak memberikan apa-apa manfaat kepada rakyat, apatah lagi terhadap mangsa banjir yang sedang ditimpa keperitan. Kerana banyak orang akhirnya menyerang UMNO. Yalah, Perdana Menteri datang daripada UMNO. Realitinya UMNO sebagai sebuah parti politik telah menggerakkan seluruh jentera dan keupayaannya turun membantu. Meskipun dengan sumber yang terhad, UMNO berusaha sehabis baik untuk meringankan beban setiap mangsa. Jadi, para pemimpin, ahli akar umbi UMNO dari peringkat pusat, wanita, pemuda, puteri, mereka saling berganding bahu membantu tanpa mengenal penat dan lelah. Bukan saja atas kapasiti parti, lebih-lebih lagi adalah ada dasar kemanusiaan. Mereka menggunakan sepenuh kudrat dan daya upaya untuk menolong mangsa semasa banjir mahupun selepas banjir. Mereka menyumbang barangan keperluan, membantu perpindahan mangsa, mencuci kediaman, premis dan sebagainya. Dan sehingga saat ini jentera UMNO masih lagi berada di lapangan bagi membantu apa yang perlu. Jadi seharusnya kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang membantu dengan hati yang ikhlas dan murni. Jadi UMNO tidak sama sekali melupakan rakyat dalam apa jua keadaan. Susah dan senang, UMNO tetap bersama rakyat. Kerana sudah hampir 4 tahun yang berlalu sejak peristiwa hitam menimpa negara pada 9 Mei. Malaysia berdepan dengan begitu banyak pancaroba, ketidakstabilan politik, ekonomi, kesihatan
Dan segala-galanya sejak itu ujian buat segala-galanya itu adalah ujian buat kita semua. Jadi ketidakstabilan politik mengakibatkan negara menghadapi pelbagai kemelut dan krisis pentadbiran. Tambah lagi, kelembapan ekonomi menyebabkan begitu ramai hilang pekerjaan dan peniaga gulung tikar. Kegagalan mengurus pandemik dengan berkesan dari awal menyaksikan lebih 30,000 nyawa insan terkorban. Kestabilan politik, ekonomi dan semuanya. Beliau sebagai Presiden UMNO meminta agar pimpinan negara segera pulihkan demi negara kembali sejahtera, makmur dan setiausaha. Dunia hari ini memasuki tahun 2022. Apakah akan ada sinar kestabilan buat Malaysia nanti? Allah SWT saja yang mengetahui. Apakah ada citra baru untuk rakyat mendakap semula kemakmuran yang dirindui? Namun kita percaya Allah SWT tidak akan mengubah nasib manusia kecuali manusia itu sendiri mengubahnya atau berusahanya. Maka oleh itu beliau minta rakyat agar bersama dengan UMNO bersepakat dan bermuafakat di bawah panji Barisan Nasional. Jadikanlah ia sebagai azam politik tahun 2022 dan berusahlah kita. Semoga segala hasrat dan azam ini diberkati oleh Allah. Beliau mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh warga Malaysia. Baik saudara, itu kiriman daripada Presiden UMNO menyantuni keadaan tahun baru saudara. Cuma ini masuk bab politik, panas sikit saudara. Saya terkejut apabila Majlis Syura PAS memutuskan tidak akan tinggalkan Perikatan Nasional. Bagi saya tak perlu buat kenyataan pun, kita dah tahu. Jadi kata pimpinan Majlis Syura PAS dalam PRU 15 nanti, maka PAS tidak akan meninggalkan Perikatan Nasional. Nak tinggal macam mana? Sebab mereka lah anggota ahli dalam Perikatan Nasional. Mereka bukan bersama Barisan Nasional. Jadi menurut Mursyidul Ampas Hashim Jassin, langkah itu sebagai usaha untuk menyatukan kuasa politik umat Islam demi masalah terbaik buat Islam dan negara, katanya. Jadi perundingan kerusi antara parti-parti Melayu Islam perlu dilaksanakan semaksimumnya. Jadi dalam keadaan begitu, saya haraplah tak perlu lagi lah kita berbicara soal nakkan muafakat nasional dan sebagainya. Tak payahlah. Sebab itulah ini pengurusi veteran UMNO, Dato' Osman Desa, beliau menyatakan, dia berseru pada pimpinan-pimpinan UMNO, tak perlu lagi lah kita nak sibuk bercakap mengenai perjuangan parti lain. Sebaliknya, teruskanlah berusaha fokus untuk memperkukuhkan dalaman UMNO. Ini menurut pada pengurusi veteran UMNO Malaysia, Dato' Osman Desa. Kenapa nak menaruh harapan dengan PAS? Kita orang UMNO kena fikir kukuhkan parti untuk hadapi PRU. Orang lain tu langsung tak fikir kita. Untuk apa kita fikirkan mereka? Jadi sebab itu biarlah PAS fikir cara dia, sebab kita dah tawar macam-macam, tapi masih lagi mereka tidak mahu bersama dengan kita. Sebab itu sekarang ni kita juga, saya tengok juga semalam ada satu temu bual antara ini penerangan UMNO dengan Timbalan Ketua Bahagian Rembau Kari Jamaluddin. Saya pun terkejut macam mana dia boleh menyatakan, mendedahkan kononnya ada kumpulan, ada camp presiden dengan camp Perdana Menteri. Perdana Menteri jawatannya lah naik presiden je, tapi seolah-olah dalam UMNO ni digambarkan bercelaru. Kalau ada camp ni bertembung satu sama lain. Saya kata tak ramai mana pun. Orang keliling kelalang yang bersama dengan Perdana Menteri sekarang ini, mereka meletakkan kepentingan diri mereka, bukan untuk melihat kestabilan politik. Kalau mereka benar-benar ikhlas, mau melihat UMNO itu mantap, mau melihat agar Perdana Menteri itu kekal sebagai Perdana Menteri dan didukung oleh warga UMNO, nasihat-nasihat itu perlulah menyantuni apa yang dilontarkan oleh UMNO. Tapi orang keliling kelalang ini merasakan kalau diikut cakap UMNO ini, maka populariti Datuk Seri Najib akan meningkat, populariti Datuk Zahid Hamidi akan meningkat, populariti Ketua Pemuda akan meningkat, populariti Ketua Puteri UMNO akan meningkat. Jadi tak payah nak ikut lah. Itu mungkin nasihat mereka orang keliling kelalang pada Perdana Menteri. Dan dalam waktu yang sama kita faham bahawa Perdana Menteri terperangkap dengan sokongan yang begitu rapuh daripada kalangan, sebab kita cuma ada 44 kursi parlimen saja. Dan letih saya nak bercakap soal ini, tapi orang tak faham-faham. Jadi bila Khairi Jamaluddin kata wujud dua camp, ini bukan masalah dua camp.
Anda dan kumpulan anda yang mewujudkan itu. Yang seolah-olah mempertikaikan keikhlasan Presiden UMNO. Presiden UMNO tak ada kemaruk nak jawatan Perdana Menteri ini. Dia dah bagi pada Datuk Seri Ismail Sabri. Jalankanlah. Walaupun, sekali lagi saya katakan, sebelum Datuk Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri, sebelum itu, kumpulan UMNO, pimpinan UMNO dah bersetuju agar jawatan Perdana Menteri ini diberi kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah sebagai Presiden Interim, sebagai Perdana Menteri Interim untuk mewujudkan War Cabinet, di mana setiap parti yang ada di negara ini dipanggil dua orang mewakili mewujudkan War Cabinet. Dalam tempoh 6 bulan, kita adakan pilihan raya. Sepatutnya begitu. Tetapi, saat-saat akhir, pimpinan UMNO juga akhirnya bersetujulah menerima saranan agar Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri okeylah. Jadi tak ada pula waktu itu Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid nak jadi Perdana Menteri, tak ada. Jadi kenapa diwujudkan satu situasi yang seolah-olah membayangkan Datuk Zahid kemaruk sangat nak jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Najib kemaruk sangat nak balik sebagai Perdana Menteri? Tak ada. Sebab waktu kritikal, saya nak jelaskan terus terang saudara, waktu itu mereka bersetuju supaya yang dilantik Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah sebagai Perdana Menteri, sebagai interim. Tapi tak terjadi sebab dalam UMNO sendiri bercelaru apa semua tu, akhirnya dipilih Datuk Seri Ismail Sabri. Tak ada pula waktu pertemuan di tingkat 39 antara ahli-ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional, Zahid kata saya nak jadi Perdana Menteri. Tak ada. Datuk Seri Najib sebagai ahli Parlimen pun tak ada mengatakan dia nak jadi Perdana Menteri. Malahan Tengku Razali pun tak ada tergocoh-gocoh nak kata, oh saya nak jadi Perdana Menteri. Tak ada. Tapi waktu itu bila diusulkan supaya ditukar kepada Datuk Seri Ismail Sabri, ahli-ahli Parlimen UMNO setuju. Jadi ini masalahnya sebenarnya apa yang diutarakan oleh Tari Jamaluddin seolah nak memburukkan UMNO. Apa masalah kamu ni sebenarnya? Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Kamu saja yang betul. Saya agak marah juga awal tahun-tahun mendatangi awal tahun baru ni, tiba-tiba dia melontarkan dalam begitu. Sebab itu saya melihat untuk kita menyantuni soal kita dengan PAS ni tak payahlah. Datuk Nur Zazlan dah bercakap, Ketua Perhubungan UMNO Kelantan pun dah bercakap. Jadi kita hadapilah. Cuma yang kita minta, kalau boleh segerakanlah pilihan raya umum. Itu yang paling penting. Jadi tak payahlah bila saya dengar kenyataan ni Tuan Guru Haji Hadi. Dia kata majoriti ahli Majlis Tinggi UMNO mahukan muafakat nasional. UMNO berbeza dengan PAS. PAS kalau pemimpinnya kata itulah. Kalaulah Dewan Ulama ataupun Majlis Tinggi PAS memutuskan sokong begini, maka ahli-ahlinya wala. UMNO berbeza. UMNO menyantuni daripada akar umbi. Kita dari bawah naik ke atas, bukan dari atas turun ke bawah. Apa yang dibincangkan di peringkat cawangan, apa yang dibincangkan di peringkat bahagian, dibawa ke Perhubungan Negeri. Apa yang dibincangkan di Perhubungan Negeri dibawa kepada Majlis Tinggi. Apa yang dibincangkan dalam Majlis Tinggi juga dibawa ke Perhimpunan Agung UMNO. Dan apa yang diputuskan dalam Perhimpunan Agung UMNO, PAU, itulah dasar parti. Jadi tak payah nak cakap majoriti ahli Majlis Tinggi. Majoriti ahli Majlis Tinggi pun berpekerat. Mereka tidak boleh untuk mengubah pendirian akar umbi. Dalam PAS lain lah. Sebab saya kata sejak bila pula Haji Hadi ni jadi jurucakap UMNO, jurucakap Majlis Tinggi UMNO? Sejak bila? Siapa yang beritahu pada dia bahawa majoriti ahli Majlis Tinggi UMNO mahukan muafakat nasional? Ahli akar umbi sudah kecewa yang amat sangat. Kita mahu. Tetapi bila melihat pimpinan yang setengahnya begitu kemaruk dengan jawatan, kita kecewa. Jadi akhirnya kita kata tak payahlah. Waktu pilihan raya di Negeri Melaka, kita kan tak ada tawarkan. Majlis Tinggi tawarkan, PAS yang tolak. Jadi sekarang ni nak salah siapa? Sekarang ni, jadi dia kata kita kena ikutlah pemimpin. Itu kata Pini Haji Hadi. PAS boleh lah kalau Tuan Haji kata gitu, lah. Oh, kena apa-apa, walak. UMNO tak begitu. UMNO kadang-kadang apa yang disaran oleh Presiden pun disong-songnya. Warga UMNO berbeza. Presiden kata kalau ahli parti mengata tak betul, mereka song-song. Apatah lagi kalau Labour setakat timbalan Presiden naik Presiden. Sebab itu apa yang disarankan oleh Perdana Menteri kadang-kadang disong-song. Jadi Wan Rohana, Tok lupakanlah PAS tu ya Tok. Yes, saya nak melupakan. Cuma saya kena menyantun ni sebab supaya orang tak faham, supaya orang faham.
supaya warga kita tahu. Apabila Haji mengatakan bahawa majoriti ahli Majlis Tinggi UMNO, majoriti berapa kerat? Ahli Majlis Tinggi UMNO berapa ramai yang mahukan begitu? Memang kita kecewa yang amat sangat, tapi tak apalah. Biduk berlalu, maka apa yang ada di air itu kita kayuhlah. Soalnya di hadapan itu biarkanlah ketentuan. Saya lihat sendirilah saudara, ya, bila kita bercakap soal kepimpinan, saya agak terkesima membaca coretan bagaimana Jerman, negara Jerman mengucapkan perpisahan kepada Angela Merkel. Jadi selama 6 minit apabila Angela keluar daripada rumah pejabat Perdana Menterinya, 6 minit tepukan hangat di jalanan, di balkoni, tingkap di seluruh negara bertepuk tangan selama 6 minit. Ini adalah contoh hebat kepimpinan dan pertahanan kemanusiaan. Saudara, orang Jerman memilihnya untuk memimpin mereka dan dia memimpin seramai 80 juta warga Jerman selama 18 tahun dengan kecekapan, kemahiran, dedikasi, keikhlasan. Dia tidak bercakap yang bukan-bukan. Dia tidak muncul di lorong-lorong Berlin untuk bergambar. Tapi dia digelar The Lady of the World dan disifatkan sebagai setara dengan 6 juta lelaki. Dia dalam tempoh 18 tahun kepimpinannya yang berkuasa di negaranya, tiada pelanggaran direkodkan. Dia tidak menugaskan mana-mana saudara maranya ke jawatan kerajaan. Tak ada adik-beradik dia lantik dalam jawatan kerajaan, anak beranak, tak ada. Dia tidak mendakwa bahawa dia adalah pencipta kemuliaan. Dia tidak mendapat bayaran berjuta-juta. Tidak ada yang menceriakan persembahannya. Dia tidak menerima piagam dan ikrar. Dia tidak melawan mereka yang mendahuluinya. Dan kemarin Merkel meninggalkan jawatan kepimpinan parti dan menyerahkannya kepada mereka selepasnya. Dan Jerman serta rakyat Jerman berada dalam keadaan yang terbaik waktu diserahkan. Reaksi orang Jerman tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah negaranya. Seluruh penduduk keluar ke balkoni rumah mereka bertepuk tangan untuk memberi penghormatan secara spontan di seluruh Jerman. Jadi Jerman berdiri sebagai satu badan mengucapkan selamat tinggal kepada ketua mereka, seorang ahli fizik saja, fizik kimia yang tidak tergoda dengan fashion atau lampu dan tidak memberi hartanah. Dia tidak membeli hartanah, kereta mewah, kapal layar dan pesawat persendirian. Tak ada. Kerana dia mengetahui bahawa dia berasal daripada bekas Jerman Timur. Dia meninggalkan jawatannya selepas meninggalkan Jerman di bahagian atas. Dia pergi dan saudaranya tidak menuntut kelebihan. 18 tahun dan tidak pernah menukar almari pakaiannya. Almari pakaian pun tak tukar, saudara. Pada sidang akhbar, seorang wartawan bertanya kepada Merkel, kami mendapati anda memakai suit, itu jaket yang sama. Bukankah anda mempunyai pakaian lain? Dia menjawab, saya kaki tangan kerajaan dan bukan model. Lantas jawab, I'm a government servant, I'm not a model, katanya. Pada sidang media lain, mereka bertanya, adakah anda mempunyai pembantu rumah, membersihkan rumah anda, menyediakan makanan anda sebagainya? Tahu apa jawapan Merkel? Tidak, saya tidak mempunyai pelayan dan saya tidak memerlukan mereka. Saya dan suami saya melakukan kerja ini di rumah setiap hari. Kemudian ada wartawan bertanya, siapa yang membasuh pakaian anda? Adakah anda atau suami anda? Jawabnya, saya menyusun pakaian, suami saya mengendalikan mesin basuh. Dan selalunya pada waktu malam, kerana elektrik tersedia dan tidak ada tekanan ke atasnya. Dan perkara yang paling penting ialah mengambil kira kemungkinan kesulitan untuk jiran kalau buat siang-siang hari. Jadi syukurlah dinding yang memisahkan apartmen kami dengan jiran itu tebal. Dia tinggal di apartmen, saudara, bukan tinggal di istana. Dan saya menjangkakan anda bertanya kepada saya tentang kejayaan dan kegagalan dalam kerja kami dalam kerajaan. Puan Merkel, iaitu Perdana Menteri Jerman, tinggal di pangkasapuri biasa sebagaimana warga bangsa lain. Dia tinggal di pangkasapuri itu sebelum dipilih sebagai Chancellor of German, Perdana Menteri Jerman. Dia tidak meninggalkannya dan tidak memiliki villa, tidak memiliki pelayan. Villanya tak ada kolam renang atau taman. Jadi Merkel kini menjadi bekas Chancellor Jerman, tetapi ekonomi Jerman adalah yang terhebat di Eropah. Inilah jenis pemimpin yang kita perlukan. Ya, jadi kita memerlukan seorang pemimpin jiwanya untuk memajukan rakyat, bukan untuk memajukan kroni. Sebab itu perjuangan kita menentang KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Ini yang kita perjuangkan.
Sebab itu saya bersetuju dengan Saudara Zamil Ibrahim dari Kedah. Dia tulis kat saya, dia kata kabinet kita special sikit tu dari kabinet negara luar. Sebab kabinet kita, mereka Perdana Menteri takut pada barisan kabinet sendiri. Barisan kabinet tidak hormat pada Perdana Menteri. Jadi barisan kabinet yang selalu buat ikut suka mereka saja, tanpa ikut polisi kerajaan. Tapi mereka lebih suka mempromosi diri mereka saja dan parti masing-masing. Itu tulisan daripada Saudara Zamil kepada saya. Dan hari ini saya mendengar dan mendapat culipan banyak. Kabarnya Datuk Seri Ismail Sabri bakal melakukan rombakan besar dalam kabinet. Ialah menjelang tahun baru, mungkin besok 1 Januari ataupun lusa, sebagai mendepani tahun 2022. Apakah banyak orang mengatakan bahawa Yang Amat Perdana Menteri akan melakukan rombakan kabinet. Iaitu biasalah. Tetapi dalam keadaan begini, saya macam saya katakan semalam, tulisan Datuk Saudara Raja Anwar Adnan, dia memang panas sikit. Saya suka bila menatap tulisannya. Dia kata Datuk Ismail Sabri kena ingat, setiap orang yang beri nasihat pada dia tu bukannya semuanya penasihat, tapi mereka adalah punah sehat. Jadi dia kenalah berfikir secara bijak. Walaupun kita tahu dia ikut yang apa yang pemimpin terdahulu tu bercakap. Cuma dia kata kalau enjin dah rosak teruk, hingga ke tahap perlu di overhaul, jadi elok sajalah ditukar kereta baru. Kenapa perlu pening-pening? Ini tulisan Raja Anwar tadi. Dia kata begitu juga jika sebuah bot ataupun kapal banyak kebocoran, tampal menampal belum tentu selamat untuk dinaiki. Jadi maksudnya, jika barisan kabinet sudah ada tahap gagal dan gagal, jadi memang sukarlah untuk diperbetulkan lagi. Jadi jika Datuk Seri Ismail Sabri masih tetap dengan keputusan merombak, apa sangat yang beliau boleh lakukan? Sebagai contoh, apa pilihan dia ada untuk menggantikan menteri daripada PBM? Apa pilihan dia ada untuk menggantikan menteri-menteri daripada PAS? Apa pilihan dia ada untuk menggantikan menteri-menteri daripada UMNO, parti yang diwakilnya sendiri? Keadaan begini, apakah Yang Amat Datuk Seri Ismail Sabri berani untuk memecat orang macam Azmin Ali? Sampai sekarang tak ada produktif. Negara terjebak dalam masalah, pelabur-pelabur lari keluar negara. Apakah beliau boleh berani untuk memecat Beja sebagai timbalan Presiden PBM? Berani ke Datuk Ismail Sabri memecat Taqiyuddin? Itu Setiausaha Agung PAS, Rina dan banyak lain lagi yang kita lihat tak perform. Berani ke dia buat itu? Jadi apa pilihan yang ada? Jadi sebab itu tak perlu pening-pening. Cara terbaik, lepas saja, tak payah nak rombak kabinet dah. Tunggu usai banjir, kita tangani bersama, kita santuni setiap rakyat. Apa yang perlu kita bantu apa semua. Saya ingat dalam bulan 3, bulan 4, Mac, April, Mei, Jun, Julai ni bubarkanlah parlimen. Lepas itu kita hadapilah. Sebab saya rasa rakyat pun tak ada masalah untuk memilih kerajaan yang benar-benar prihatin. Yang Muhammad tak perlu takut, sebab Yang Muhammad didokongi dan juga disokong oleh UMNO. Jangan dengar nasihat punasihat. Mereka ni memberi nasihat kerana ada kepentingan. Sebab itu mereka kata biar pemilihan parti dulu, Yang Muhammad jadi presiden. Jadi bila Yang Muhammad jadi presiden, maka Yang Muhammad dapat membuat satu legasi besar sebagai pemimpin, mencipta sejarah, menyatukan UMNO, PAS dan PBM. Nak buat macam mana nak santun lagi? UMNO dengan PAS dari dulu lagi berantakan, dan hari ini PAS dah bersama dengan Perikatan Nasional. Takkan nak jantung balik Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional? Untuk kita menerima parti PBM ni, ahli warganya, mereka yang mengkhianati kita, yang lompat sana sini, lompat sini. Yang saya tak perlu. Apa artinya kita kata kita dapat menyantuni, tapi negara parti berantakan? Ini keadaannya. Tengoklah macam mana Presiden Jerman elok saja, ataupun Barack Obama, tak ada masalah. Rakyat boleh menerima. Yang Muhammad sebagai naib presiden pun, buat apa terburu-buru nak jadi presiden parti? Ada kemampuan ke nak jaga parti, nak jaga ini negara? Dan sekarang ni dah cantik, dah ditentukan oleh ilahi Yang Muhammad jadi Perdana Menteri. Jaga negara sebaik mungkin, mewakili parti UMNO, dan santuni pimpinan UMNO. Jangan dibelakangkan. Pesan pada kabinet ahli jemaah menteri, jangan ingat di mana asal usul kita.
Ini keadaannya. Jangan kita merasakan kita lupa diri. Bahawa bagi tahu pada ahli Parlimen UMNO, anda datang daripada UMNO. Warga UMNO meletakkan anda sebagai pemimpin, mencalonkan anda sebagai ketua bahagian, calonkan anda sebagai wakil rakyat, bekerja memenangkan anda, akhirnya menang sebagai ahli parlimen. Kemudian alhamdulillah, tiba-tiba dalam usaha yang dilakukan, UMNO kembali berada di Putrajaya dan anda terlantik sebagai menteri. Tapi dengan pelantikan itu jangan lupa rumah, jangan lupa di mana asal anda. Jangan jadi kacang lupakan kulit. Orang Melayu tak boleh begitu. Jangan dah naik rumah sepak tangga, nanti nak turun macam mana? Anda turun tak bertangga, patah kaki. Ini peribahasa Melayu begitu indah. Jangan dah naik ke rumah tangga ditendang. Jangan jadi kacang lupakan kulit. Jangan jadi anak seluang jauh melaut. Anda jadi pemimpin. Alhamdulillah. Warga UMNO tidak seorang pun yang rasa kecewa ataupun merasa iri hati. Anda dilantik sebagai menteri. Tak ada pula warga UMNO peringkat bahagian yang mempertikaikan anda. Yang dipertikaikan adalah tindak tanduk anda. Yang dilihat tidak pernah berterima kasih pada parti. Yang menceritakan kononnya parti ini ada bermasalah. Presiden dengan naik presiden ada masalah. Presiden dengan timbalan presiden ada masalah. Ini apa benda ni? Bila masa? Bila masa Presiden UMNO ada masalah dengan Datuk Mak Hassan? Tak ada. Bila masa Presiden UMNO bermasalah dengan Perdana Menteri? Malahan beliau cuma menyuarakan. Tapi bila Perdana Menteri tak nak dengar cakap kita, nak cakap macam mana? Kita bukan tak marah, tapi kita nak marah pun ada caranya. Jadi ya, Presiden tunggulah mesyuarat Majlis Tinggi nanti. Dan sepatutnya itu caranya. Dan kita menanti juga dalam Perhimpunan Agung UMNO nanti. Kalau Perdana Menteri tak nak ikut cakap, bersedialah untuk pasang telinga, maka akan dijerit oleh ahli peringkat akar umbi. Sebab kita menegur pemimpin. Kita tidak pernah takut untuk menegur pimpinan. Sebab kita merasakan UMNO ini parti dari rakyat untuk rakyat. Bukan milik peribadi. Jadi anda yang dah jadi menteri, dah jadi pemimpin, dapat gaji besar, rakyat tak jealous. Tidak ada siapa pun warga UMNO yang mencemburui anda. Menjadi pemimpin, jadi menteri, timbalan menteri, GSC, yang dapat puluhan ribu, ratusan ribu, langsung tidak ada terdetik di hati warga UMNO. Malahan anda disantuni. Tetapi mereka kecewa dengan sikap anda yang tidak mau membantu UMNO. UMNO minta supaya Ketua Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja memberi pengeluaran bagi mereka yang berkelayakan untuk mengeluarkan simpanan mereka. Itu pun anda tak santuni. Tentulah warga UMNO akan marah. Tentulah pimpinan UMNO terasa hati. Sebab kita tahu Menteri Kewangan adalah bukan daripada parti kita. Tetapi jangan lupa kita bersandarkan pada Perdana Menteri. Perdana Menteri kita adalah naib Presiden UMNO. Kalau naib Presiden UMNO tak boleh membantu UMNO, apa artinya kita berkuasa? When you have a power, berkali-kali kita katakan, when you have a power, make sure you are powerful. Otherwise, you are damn bloody fool. Ini keadaannya. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tahun baru. Semoga lebih ceria kehidupan kita akan datang. Teruskan kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.